Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan sekalian? Dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari Jumaat, untuk kita mengulang kaji pembelajaran kita selama 4 hari, dan alhamdulillah kita mulakan doa pembelajaran kita pada hari ini. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Sama-sama kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ku ilmu. Moga-moga ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan, dan istimewa pada hari ini kita bersama dua orang sudah tentunya bersama dengan Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Safri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kita bertiga hari ini ya. Hari ini istimewa disebabkan kita nak mengulang kaji. Kita datangkan Ustaz Safri Zain sebagai ketua pada bahagian unit kajian ya, untuk apa? Untuk Malaysia ataupun My Quran Time. Masih lagi ada Malaysia tu ya, My Quran Time, di mana konten ataupun kandungan bagi program selama 604 siri ini insya-Allah dikaji oleh satu tim ataupun pasukan kajian yang diketuai oleh Ustaz Safri. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, selamat datang ya ke My Quran Time pada hari ini, dan insya-Allah kita akan bersama dengan penonton yang berada di depan kaca TV, di Facebook ya. Kita akan berborak dan kita nak mengkaji ya, kita nak mengulang kaji apa yang ada, dan sudah tentunya kita akan dapat input tambahan selama 4 hari ini. Konten ini adalah daripada tim kajian merujuk pada pelbagai tafsir, dan insya-Allah nanti kita akan dengar lebih daripada Ustaz Safri apakah mekanisme apa yang saya sampaikan pada setiap siri ini Ustaz ya, bukannya main terus cakap sahaja ya, kalau tidak amat mencabar sebenarnya untuk berbincang tentang ayat-ayat mulia, ayat-ayat yang amat istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita, sebelum kita mengulang kaji ini, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, dan kita akan melihat apakah ulang kaji kepada surah Al-Fatihah. Kita akan ulang kaji banyak kali Ustaz ya, tapi pada hari ini kita lihat dahulu apakah sinopsis surah Al-Fatihah yang telah pun kita ikuti sebelum ini, iaitu bila kita bercakap tentang ayat 1 hingga 4 daripada surah Al-Fatihah ini, sinopsisnya apa? Pujian bagi Allah dan sifatnya.
Kita memuji pada Allah, kita belajar perkataan hamada itu memuji Allah daripada hati, diikuti pada ayat yang kelima itu kita mengaku kepada-Mu ya Allah kami beribadah, kami menjadi hamba penuh rasa rendah diri dan kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahagian 6-7 itu, ayat 6-7 yang kita ulang pada setiap hari tuan-tuan sekalian, doa mohon petunjuk jalan yang lurus, ya, dinamakan sebagai sirat. Cukup luas jalan itu, tetapi jalan itu jalan yang diberi nikmat, yang engkau kurniakan nikmat, yang Allah berikan nikmat pada siapa. Kalau di dalam Al-Quran nanti kita akan jumpa ayat di kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang syahid dan juga orang soleh, ya. Jadi ini adalah surah Al-Fatihah untuk ulang kaji kita, dan insya-Allah kita akan terus mengulang kaji perkara ini tuan-tuan, ya. Dari masa ke semasa kita akan tambah lagi kerana ini adalah umul Quran, ini adalah induk kepada Al-Quran yang penting. Setiap hari kita akan hayati dalam solat kita yang kita ingin dapatkan, ya. Ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk kita. Allah izinkan ada bahagian untuk kita pada setiap kali kita berbicara dalam surah Al-Fatihah. Baik, jadi itu adalah halaman pertama ulang kaji kita, ya. Dan halaman yang kedua, apakah isi kandungannya? Bercerita tentang apa? Mari kita tengok sinopsis bagi surah ataupun halaman nombor 2. Iaitu kitab yang tiada keraguan sebagai sumber hidayah, dan juga menjelaskan 5 ciri orang bertakwa yang berjaya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita nak mendengar bacaan, kita mengulang balik bacaan surah Al-Baqarah, ya, ayat 1 hingga 5 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga jemputan kita pada pagi ini Ustaz Safri. Ustaz Safri dan penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, sama-sama kita bergabung kembali dalam My Quran Time. Dan insya-Allah kita berada pada minggu ataupun hari kita ulang kaji. Pada 4 hari kita betul-betul seraga. Hari ini kita ulang kaji balik apa yang dah dipelajari. Mudah-mudahan dapat kita pasakkan lagi. Betul. Biasalah ilmu ni bila diulang, dia akan memberi penetapan, dia akan beri keyakinan dan juga untuk kuat untuk beramal, insya-Allah. Dan lebih daripada itu Ustaz ni ialah kerana ini baru 4 muka surat. Nanti cuba bayangkan dah sampai 100 200, ya. Jadi kita harapkan ini sebagai permulaan yang baik untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Tahniah diucapkan. Jom kita dengar. Okey. Ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, Ustaz Safri. Alhamdulillah, ya, bacaan surah Al-Baqarah tadi kita ingin melihat apakah kita dah belajar di mana ini adalah 5 ciri orang bertakwa dalam ayat 2, 3, 4 apabila dapat berinteraksi dengan
hidayah daripada Al-Quran. Dan bercakap tentang Al-Quran ini sudah tentu bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, ketika saya melihat di Facebook ada yang bertanya tentang surah Ustaz ya. Sekali ini memang diperlukanlah kita minta kita jumpa Ustaz Safri ini kerana saya yang akan baca dahulu kajian Ustaz Safri, itulah yang disampaikan sebahagiannya lah ya, pasal dalam masa 1 jam pada setiap hari itu kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di rumah. Itu formatnya, bukannya saya baca sendiri dan kemudian pasal nak baca sendiri pendapat ulama-ulama itu banyak sangat ya Ustaz ya. Jadi itulah Ustaz Safri Zain sebagai ketua pada bahagian R&D ini bersama dengan Ustaz Fahmi Ustaz ya, dan bekerjasama dengan pelbagai tokoh-tokoh dalam Al-Quran yang membekalkan, dan insya-Allah pada minggu-minggu akan datang akan bersama dengan tuan-tuan juga kita jemput lagi tokoh-tokoh bahagian tafsir, bahagian tadabbur ini, kerana kita nakkan pencerahan lebih lagi, tambah lagi, top up kepada apa yang kita dah faham 5 ataupun 4 halaman pada setiap minggu. Jadi pada hari ini kita nak mendengar daripada Ustaz Safri Ustaz ya, ketika Ustaz mengkaji ini, kita dalam mengkaji Al-Quran ni ada ilmu-ilmu Al-Quran ya, ulumul Quran. Jadi ada yang bertanya surah ini sebenarnya susunan dalam Al-Quran, kemudian nama surah ni siapa yang bagi ini? Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fazrul dan sahabat saya Ustaz Tirmizi dan seluruh penonton yang ada bersama kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah, dalam program Quran Time ini kita menyediakan satu modul yang akan disampaikan adalah untuk memudahkan bagi kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian kajian kita terkait dengan tafsir Al-Qadim ataupun tafsir Jadid ataupun tafsir yang terdahulu ataupun tafsir-tafsir yang baru. Di antara tafsir-tafsir yang kami kaji dan untuk mengeluarkan sesuatu idea yang baru, iaitu kami gunakan kitab tafsir Tabari Ustaz. Tabari. Kemudian Qurtubi. Itu yang lama Ustaz ya, tafsir dahulu awal Qurtubi. Kemudian Ibnu Katsir. Kemudian kita juga berpandukan kepada tafsir As-Sa'di. Kemudian kita kaitkan juga dengan Fizlul Al-Quran, dan tak lupa juga kita mengkaji kitab tafsir Hamka, tafsir Azhar. Jadi semua tafsir-tafsir itu kita rangkumi dalam satu kajian kita, yang inilah yang akan kita suguhkan kepada semua penonton dan seluruh umat Islam di Malaysia dan di mana saja pun mereka berada. Jadi terkait dengan ilmu yang ulumul Quran yang disebutkan oleh Ustaz tadi tentang ulumul Quran, iaitu satu ilmu yang mengkaji tentang ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah penamaan surah ataupun iaitu tartibus surah tuar dan tartib nuzul Al-Quran. Jadi tartib ayat daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya Jibril mengulang kaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, dan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril datang kepada Nabi sebanyak 2 kali untuk melihat susunan-susunan daripada tartib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian penamaan surah ini adalah ada yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga ijtihad daripada para sahabat. Jadi kajian tentang tafsir ataupun tadabbur dalam Quran Time ini kita sudah selaraskan dengan kajian Al-Quran dan kajian tafsir dan kajian ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian kita akan keluarkan sesuatu formula yang sangat hebat, bahasa yang sangat mudah yang dipahami dan juga disampaikan dalam keadaan santai dan tenang. Kan Ustaz kan. Kemudian keistimewaannya lagi yang perlu kita perhatikan adalah kita mengeluarkan beberapa mufradat,
perkataan-perkataan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian di samping itu juga kita buat makna umum, iaitu khulasah daripada tafsir-tafsir yang kita kaji. Kemudian di dalam tafsir yang kita kaji itu kita akan keluarkan resolusi tentang kehidupan kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat yang kita baca dan mudah mengamalkan apa yang kita baca. Ini adalah salah satu keistimewaan yang kita kaji untuk Quran Time pada kali ini. Jadi maksudnya surah tadi Ustaz bila Jibril dia menyemak balik pada Nabi Muhammad itu di hujung yang 2 kali tadi tu, macam mana dia semak tu? Adakah dia dah bertulis macam ni, bolehlah dia semak kan? Senang nak semak, tapi Nabi tak menulis. Jadi macam mana Jibril semak? Okey, Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk baca daripada awal hingga akhir dan disemak oleh Jibril alaihissalam. Nak pendengar susunan tartib surah tadi. Jadi maksudnya Jibril cakap Fatihah baca, lepas tu Baqarah baca. Macam tu. Jadi penamaan surah itu ada daripada Jibril sampai kepada Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad buat sendiri. Kemudian ada juga sahabat yang berijtihad bagi nama daripada nama surah tersebut. Kemudian surah itu sendiri ada maksud dia. Perkataan surah di dalam Al-Quran diulang sebanyak 9 kali. Kalau kita pernah baca dalam surah An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha, dalam surah dalam Al-Quran itu ada 9 kali disebut, dan surah itu artinya maqta, artinya pembatas di antara satu surah dengan surah yang lain. Perkataan surah diambil pada kata sur, iaitu pagar, Ustaz. Pagar kalau kita buat rumah kan, ada pagar satu, pagar yang lain, dan ada dihadkan tinggi dia, batas dia mana. Tetapi dalam konteks Al-Quran, surah itu maksud dia adalah pembatas di antara satu surah dengan surah yang lain, yang diawali dengan pembukaan dan diakhiri dengan oleh khatimah. Jadi contoh, itu maksud surah tu, Kalau Al-Fatihah, bismillah, di akhir waladdallin. Seperti itu. Menarik tu. Banyak perkara yang kita nak tahu sebenarnya tentang ulumul Quran ini, satu ilmu yang luas tapi hari ini alhamdulillah kita berkenalan bahawa surah ini sebenarnya bukannya nabi yang susun begitu sahaja, telah dibawakan oleh Jibril daripada Allah Subhanahu taala. Dan nama surah, bila istilah surah itu tadi, dinding atau pagar, Ustaz beritahu tadi itu, maksudnya ada identiti bagi setiap surah. Tak sama, walaupun ada kisah Nabi Musa dengan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, tetapi identiti dalam surah Al-Baqarah berbeza dengan surah-surah lain, seperti mana Ustaz maklumkan tadi tentang istilah Jadi mungkin Ustaz Tirmizi ada nak menyentuh apa-apa tentang perkara ini ataupun ayat tadi. Mungkin tajwid untuk esok lah kan. Tapi bila Ustaz sebut alhamdulillah tentang surah pembatas maqta' tadi, begitulah dalam tajwid juga bincang sikit-sikit berkenaan dengan sebagaimana kita maklum, Al-Quran, kitab ini yang terdiri daripada 114 surah. Maka setiap surah itu dia terdiri daripada ayat-ayat. Beberapa ayat dimulakan kalau Fatihah bismillah, alhamdulillah sampai waladdallin. Begitu surah-surah yang lain yang ada beberapa ayat. Setiap ayat terdiri tata'allafu min kalimat, maksudnya terdiri daripada beberapa kalimat. Betul. Dan setiap kalimat dia terdiri daripada huruf-huruf. Yang mana kalau bidang Quran ni saya sebut huruf itulah yang akan kita belajar dalam Quran Time, bagaimana cara nak menyebut huruf-huruf tersebut supaya kita boleh lafazkan kena pada dia punya 2 komponen penting, makhraj dan sifat. Maksud bila kita nak ulang kaji tajwid, kita dah belajar pengertian tajwid kan, apa maksud tajwid, mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya. Dan juga setiap makhraj yang dikeluar itu, bila dikeluar tu bagaimana keadaan dia, sifat dia pula bagaimana. Dua ni kalau kita boleh mampu mengetahui dan sebut dengan betul, kita mampu untuk membacanya seperti mana dia diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara yang kita akan belajar, makhraj huruf. Ada yang kata bila nak belajar kat mana nak keluar alif, ba, ha dan sebagainya, itu adalah perkara yang kita akan belajar sedikit Ustaz pada masa akan datang. Slow koh kalau Kelantan. Masya-Allah. Baik. Jadi kita nak terus mengulang kaji pada halaman yang ketiga. Mari kita sama-sama lihat apakah yang ada dalam halaman ketiga, sinopsisnya, iaitu ciri orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang kafir. Mari kita tengok sinopsisnya secara ringkas.
Ayat 6 dan 7 bercakap tentang sifat ataupun ciri orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ayat yang ke-8, 9, 10, 11, 12 sampai ayat 16 dan disambung pada halaman yang keempat itu adalah bercerita tentang sifat orang-orang yang munafik yang hatinya sakit. Mari kita sama-sama semak bacaan. Okey, itu adalah dia punya sinopsisnya. Kita akan sama-sama menyimak bacaan daripada ayat 6 hingga ayat ke-10 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebelum tu saya nak respon ada komen daripada Facebook Ermawan. Alhamdulillah, doakan saya dan kawan-kawan bebas daripada COVID-19 Ustaz. Doakan kawan saya Kak Suryana Suhairil sihat dan negatif result COVID-19-nya, yang berada di Saudi, Riyadh di sini. Subhanallah. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang segera insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So kita sambung bacaan kita daripada ayat yang ke 6 dan hingga ke 10. 6 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 6 hingga 10 sebagai ayat pilihan daripada halaman yang ketiga bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Ada yang berkongsi di Facebook, An-Najdah kata sambil masak dengar dan tengok Quran Time, ya, My Quran Time. Maksudnya masak-masak juga, ya, sambil itu nak melihat apakah yang ada. Hari ini mungkin ringan sedikit kerana tuan-tuan mengulang kaji, dah tahu dah perkara ini. Cuma mungkin kita nak tambah sedikitlah, ya, bila kita tengok kepada ayat yang ke-6 7 cerita tentang orang yang hatinya mati, hati orang-orang yang kafaru, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan dalam ayat 7 itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada perkataan qulubihim Ustaz, ya, ada sam'ihim dan absarihim. Ada yang bertanya dekat Facebook, dia cakap hari itu kita ada kongsi qulubihim jamak, kan, sam'ihim dalam bentuk mufrad, singular, ya, absarihim banyak, ya. Jadi Ustaz kalau boleh cerita tambah sikit kepada penonton yang berada di rumah nak tahu apa salah sam'ihim, walaupun kalau kita tengok terjemahan tak nampak, tapi bila kita belajar bahasa Arab sikit ada di situ. Cuba Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih Ustaz. Ayat yang ke-6 dengan ke-7 ini adalah khusus Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nak bercerita tentang orang-orang kafir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada An-Mujahid, arba'u ayatin min awalil Baqarah nazalat fil mu'minin wa ayatani fil kuffar wa salasata asyara ayatin fil munafiqin, yang bermaksud dan yang diriwayatkan daripada Ibnu Jarir At-Tabari daripada Mujahid bahwasanya 4 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah itu adalah diturunkan khusus untuk orang yang beriman. Kemudian yang 2 ayat iaitu 6 dengan 7 khusus kepada orang-orang kafir.
Kemudian 13 ayat iaitu daripada ayat yang ke-8 hingga 20 khusus kepada orang-orang munafikin. Terkait dengan orang-orang kafir, kita tahu kafara artinya adalah menutup, sesuatu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, sehingga hati mereka itu khatam Allah, Ustaz. Khatam Allah. Ya, arti khatam artinya sudah dicop. Macam mana nak menghilangkan cop lagi? Rupanya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup hati mereka. Bukan yang ditutup ini adalah fi qulubihim marad. Kita cakap tadi qulub adalah jamak, mufrad dia adalah qalbun. Artinya hati manusia ini adalah berbolak-balik. Sebab keinginan itu, keinginan ini, nak ke sana, nak ke sini, Ustaz kan, nak macam-macam dia inginkan. Kemudian ada masa hati itu sedih, ada masa hati itu gembira dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutup peluang mereka semua hati tadi itu, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada jamak ketika dijamakkan fi qulubihim. Kemudian wa ala sam'ihim, kemudian pada ketika mufrad pula. Satu saja. Mufrad satu pula. Sebab pendengaran itu hanya sekadar kita ada 2 telinga, Ustaz. Ada, tapi dengar sekali dengar satu. Maksudnya ketika kita berborak ini, Ustaz hanya boleh fokus satu saja. Fokus satu saja. Bagi tuan-tuan di rumah, kalau ada anak sedang bising sekarang, kemudian sambil tengok My Quran Time, tuan-tuan akan serabut pasal sebenarnya telinga kita walaupun 2, kita hanya boleh fokus satu saja. Masya-Allah, subhanallah. Ala sam'ihim, dan begitu juga wa absarihim juga. Absarihim jamak. Jamak lagi. Sebab ketika kita memandang, kita banyak kita fikirkan. Sekarang kita tengok di kaca TV kita, mungkin penonton semua pandang butang baju ustaz, baju ustaz yang setiap hari ada color, jubah serban dekat sini kan. Mata fokus kepada TV tetapi boleh pandang tempat yang lain. Itu maksud daripada absar. Sehingga orang-orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka sehingga tidak boleh menerima apapun keadaan. Kemudian mereka, pendengaran mereka juga dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan mereka. Itu panduan yang khatam itu. Jadi maksudnya memang kena jaga sebenarnya hati ini. Pasal hati ini macam-macam ada dalam tu. Tapi kalau telinga kita satu perkara, jadi kalau boleh kita nak dengar yang terbaik yang masuk dalam telinga kita pada setiap hari, tuan-tuan. Inilah pelajaran tambahan kita daripada ayat yang ke-7. Kita sambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal. Okey, terima kasih Ustaz. Banyak. Dusun durian dekat utara. Ada orang jemput. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal pada hari ini. Dan alhamdulillah kita dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini, alhamdulillah kita istimewa didatangkan bersama dengan Ustaz Safri Zain sebagai ketua unit R&D bagi konten kandungan isi My Quran Time. Inilah yang menjadi latar kajian untuk disampaikan pada tuan-tuan pada setiap hari pembelajaran kita, ya. Sebelum ini pada hari Isnin hingga hari Khamis, dan pada minggu depan kita akan sambung pada hari Ahad sehingga hari Khamis. Jumaat adalah ulang kaji, Sabtu adalah ulang kaji. Bila bercakap tentang ulang kaji ini, bukan sekadar apa yang sudah ada, itu satu perkara, tetapi lebih daripada itu kita datangkan tokoh untuk menambah lagi input. Kerana kalau kita dengar sebentar tadi Ustaz, Ustaz Tirmizi, Ustaz Safri, kalau kita bagi 1 jam lagi pun
muka surat yang sama ini tak cukup. Satu muka surat saja ya. Dan bila saya tengok kepada kajian daripada pelbagai tafsir, subhanallah, tetapi kita bawakan sedikit-sedikit kerana My Quran Time ini kita Quran for Dummies ya, kalau kita istilahkan, untuk anak tadika peringkat awal dahulu. Kemudian tuan-tuan boleh cari guru-guru yang lain di mana-mana madrasah, di universiti, untuk terus kita bersama Al-Quran. Maka kali ini kita nak meneruskan halaman yang keempat, tapi Ustaz Tirmizi nak berkongsi sedikit pasal tajwid. Ustaz, ulang kaji sedikit daripada minggu ini. Besok kita akan ulang kaji lebih panjang, tapi satu perkara mungkin Ustaz nak kongsikan. Semalam kita ada sebut tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Kita dah belajar pengertian dia, faedah dia, tujuan, dan semalam kita sebut tentang hukum. Dia kita pecah pada dua, iaitu ilmiyan dengan amaliyan. Kalau ilmiyan secara ilmu, mana kita belajar ilmu tajwid, ta'arif dia, sifat dia, dia punya hukum-hukum dia, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun beramal, amaliyan, beramal dengan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran, ia ada satu fardu ain. Itu wajib kita membaca dengan menerapkan ataupun ilmu tajwid dalamnya, iaitu kita kata membaca dengan haknya, membaca dengan betul lah. Sebagaimana tuntutan dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ulama bincang makna tartil dengan panjang di sini. Antaranya membaca dengan jelas, membaca dengan harfan biharfin, maksudnya satu huruf dengan jelas setiap huruf, berikan hak dia. Bila sebut hak dia, dia terdiri daripada apa nama ni, bila huruf itu di manakah, min aina takhruj, di mana huruf tu keluar. Pertama, setiap huruf di mana huruf itu keluar, dan ketika dia keluar apakah sifat dia. Dua komponen ini sangat penting dalam menyebut huruf. Ustaz, bila cakap tentang perkara ini, salah satu soalan yang ditanyakan ya ialah ustaz, bolehlah nafas panjang saya tercungap kan, sampai nak pasal nak dapatkan macam ustaz baca. Satu ialah curi nafas tu okey ke tak okey, dan kemudian ada yang kata dia sedih sangat, mengapalah diriku ini pendek nafasnya. Silakan ustaz, tolong bantu sikit. Maka berkenaan dengan nafas pertama sekali itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mauhibah. Maksudnya Allah Taala tidak akan membebankan kita sesuatu apa yang kita tak mampu. Maka alhamdulillah ulama hari ini, kalau kita lihat mushaf di Karangkerah, banyak Quran wakaf ibtida. Memang satu ayat itu kadang-kadang 2 baris, 3 baris. Kita mungkin orang Melayu mungkin tak mampu untuk baca dengan sempurna, tapi dari sudut panjang itu. Tapi ulama-ulama buat kaedah dia, ilmu wakaf ibtida, macam mana kita nak wakaf, bagaimana kita nak mulakannya. Dan juga di sana kita perlu latihan. Nafas ni dia latihan ustaz. Maknanya di sana dia ada ilmu belajar ilmu tahan nafas. Itu termasuk daripada akan dikongsikan ya. Pertama, tarik nafas macam mana, nak simpan nafas macam mana. Itu penting. Masya-Allah. Terima kasih ustaz. Itu adalah perkongsian tentang tajwid ya, ilmu yang hebat ya, yang kita harapkan bila kita dah tahu hukum pada minggu ini ya, bacanya penting ya, dengan ikut huruf yang betul. Nanti insya-Allah harapnya kita doakan bersama tuan-tuan ya, istiqamahnya tuan-tuan dalam My Quran Time ini menyebabkan kita tahu macam mana nak kontrol nafas ke ya, makhrajnya bagus, dan moga-moga Allah terima. Jadi kita nak menyambung pada halaman yang keempat ya. Kita akan melihat apakah ulang kaji sinopsis bagi halaman yang keempat. Pada ayat 17, 18, 19 Allah menyambung. Mari kita tengok sinopsisnya. Allah menyambung ciri orang munafik, ada perumpamaan ya, sehingga ayat 20 itu yang kita akan dengarkan bersama Ustaz Tirmizi sebentar lagi. Kemudian perintah untuk menyembah Allah semata-mata pada ayat 21 hingga 22, dan selepas itu Allah membawakan cabaran ya. Ini cabaran ini hadir kerana apa? Kerana orang-orang yang mendengar pada zaman Nabi itu ada yang ragu-ragu, dan kita harapkan kita tidak ragu. Jom kita baca halaman keempat ayat 17 hingga ayat 20 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. InsyaAllah kita kembali kepada wahyu ilahi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-17 hingga ayat ke-20 Ustaz. InsyaAllah ada juga yang tanya, Ustaz baca taranum apa tu? Daripada awal, ada dalam komen daripada awal dan hingga sekarang saya baca satu taranum alunan sahaja supaya mungkin mudah untuk ikuti, iaitu taranum Bayati. Ya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah bacaan 17 hingga 20, ayat 17 hingga 20 yang menceritakan tentang perumpamaan orang-orang yang ada masalah pada hatinya. Allah bawakan dua perumpamaan yang telah pun kita lihat. Kita nak mengulang kaji perumpamaan ini, apa kaitan dengan kita? Kita nak ambil, kalau boleh ya Allah, jauhkan kami daripada bersifat buruk pada orang yang membawa cahaya, ya. Kalau katakan di sini pada ayat 17, falamma adaat ma haulahu, diterangkan, ya, maksudnya kalau daripada allazi istauqada nara, dinyalakan api, terang benderang, ya. Salah satu daripada, kalau pendapat daripada Islahi menyatakan haulahu itu diterangi oleh seorang rasul ataupun tokoh, dan pada zaman Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Itu pendapat, ya, satu pendapat daripada satu tafsir. Tapi kita nak mendengar kajian daripada Ustaz Safri berkaitan dengan amsal ini, misal ini satu disiplin yang tuan-tuan akan jumpa lagi dan lagi, ya. Salah satu ilmu Quran adalah amsal, ilmu misal. Ya. Ustaz boleh cerita sikit pasal misal ni apa? Dan perumpamaan ini Ustaz, kalau Ustaz kaji tafsir-tafsir macam-macam tu, sama tak semua pendapat ataupun pendapat berbeza? Sila Ustaz. Okey. Masya-Allah, ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa ilmu panduan dalam kehidupan kita, sehingga Quran Time kita kali ini juga kita memaparkan tentang ilmu Al-Quran dan buku atau kitab Al-Quran, kitab Ulumul Quran yang sebagai panduan kita, seperti Al-Burhan fi Ulumul Quran, kemudian Al-Itqan fi Ulumul Quran, atau Mabahis fi Ulumul Quran, iaitu Manna' Qattan. Di antara keistimewaan lagi, kita mengkaji tentang Asbabun Nuzul Ustaz, iaitu kitab yang kita pakai yang muktabar, iaitu Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul li Imam Syuyuti. Jadi kita keberbagaian tentang apa yang kita paparkan, berikan kepada seluruh pendengar dan seluruh penonton sebagai sekalian, iaitu tentang Al-Quranul Karim. Bila kita bercakap tentang Al-Quranul Karim, ada definisi Ustaz tentang Al-Quranul Karim. Kan kita sebut Al-Quran, mungkin kita sebut kalamullah. Tetapi di dalam kitab kajian Ulumul Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati, al-mu'jiz bi kulli suratin minhu, wal manqul ilaina bitawatur,
al-mabdu'atun bi suratil Fatihah wal mukhtatimatu bi suratin Nas. Itu makna daripada Al-Quran, iaitu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacanya dapat pahala. Alif lam mim satu kita dapat baca dapat pahalanya. Kemudian setiap ayat daripada Al-Quran, kalimat daripada Al-Quran itu adalah mukjizat. Itu yang tidak dapat ditandingi. Kemudian dan diturunkan dengan secara tawatur dan dimulai dengan tertib surah yang disebutkan tadi dari Fatihah sampai An-Nas. Itu makna Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Di antara dia adalah ilmu amsal, Ustaz. Ilmu amsal iaitu ilmu yang berkaitan dengan perumpamaan. Ini adalah satu kajian yang sangat hebat sehingga kita mengeluarkan daripada surah atau ayat-ayat tadi perumpamaan di dalam Al-Quran, sehingga menjadi satu pegangan dalam kehidupan manusia agar mengambil satu iktibar daripada Al-Quran melalui perumpamaan. Daripada kajian ustaz tu, bila perumpamaan ini ada banyak ulama yang buat tafsir, yang berkongsi kefahaman daripada perumpamaan. Daripada kajian ustaz sebenarnya sama tak pendapat mereka daripada Tabari, daripada Qurtubi, daripada contohnya As-Sa'di, sama tak pendapat? Menurut kajian daripada ulama-ulama mufassirin, bila bercakap tentang amsal, agak ada mirip-mirip pendapat mereka, artinya perumpamaan. Mereka menjadikan satu perumpamaan itu sebagai suatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar ada nama dia intibah. Intibah artinya ada perhatian. Seperti Ar-Razi mengatakan ialah untuk manusia itu mengambil Al-Quran sebagai mudah untuk dia ingat. Itu makanya dalam amsal itu perumpamaan dan mengikut daripada ulum Al-Quran terbagi kepada 3, Ustaz. Oh, ada 3 jenis perumpamaan. Iaitu yang pertama musarrahah. Okey. Musarrahah itu artinya ada perkataan misal atau tashbih di dalam Al-Quran. Sebut seperti kita baca tadi masaluhum, ada perkataan misal. Kemudian yang kedua adalah kaminah. Kaminah tu dalam Al-Quran dia tidak disebutkan dia punya misal, tetapi ada kandungan misal di dalam. Kemudian yang ketiga ada nama dia mursalah, artinya tak disebutkan tetapi ianya sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Jadi itulah berkaitan dengan misal ini ada 3 jenis, itu yang kita dapat maklum. Maksudnya tuan-tuan sekalian, ketika kita bersama Al-Quran nanti kita akan bertemu misal demi misal. Sebenarnya Allah nak bawakan perumpamaan ini, dia macam orang Melayu lah kan, dia ada misal-misalan itu untuk kita ambil pelajaran untuk manfaat kita bersama. Dan misal inilah yang kita dah belajar, kita baca daripada halaman 4 ini disambung dengan ayat yang ke-20-21, Allah bawakan pula seruan kepada seluruh manusia, untuk buat apa? Jom kita dengar bersama Ustaz Tirmizi ayat 20 dan 21 dulu, Ustaz, ya. Okey, kita kita sambung pada ayat 20 dan 21, Ustaz. 20 dengan 21. Okey. Ayat 21, Ustaz. 20 dah baca tadi, yakadul barqu yakhtafu absarahum. 21. Nak ulang ke? 21 dengan 22. Wah, 20, 21. 21, 22. Okey, ini ulang kaji punya. Ini dia terbalik-balik, Ustaz, ya. Okey, silakan tuan-tuan, 21 22. 21 22. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ayat 21-22, apakah kalau kita tengok tadi, kita dah tengok sinopsis, kita nak tengok sekali lagi apa 21-22 ini berkaitan dengan perintah untuk menyembah Allah semata-mata. Ya, kalau katakan ayat 1 hingga 5, tuan-tuan yang berada di rumah bercakap tentang orang yang bertakwa. Ayat 6 hingga 7 bercakap tentang orang yang kufur, yang kafir kepada Allah. Ayat ke-8, 9 hinggalah ke-20 itu orang yang hati sakit, orang munafik. Maka Allah tukar audience, iaitu kepada seluruh manusia. Ya, kalau di Mekah itu contohnya orang-orang yang menyembah kepada berhala, semualah ya, seluruh manusia beribadahlah, ya, tunduklah kepada Allah yang menciptakan kamu dan juga walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan Allah bawakan, kalau tuan-tuan kita nak tengok sedikit di hujung ayat 22 itu ada ta'lamun, agar padahal dan kamu mengetahui. Ini ada kaitan dengan istilah la ya'lamun pada ayat 13. Ya, ayat 13 tu la ya'lamun, tidak mengetahui. Siapa yang tak tahu? Orang-orang yang munafik, dia mempersenda, memperolok, merendah-rendahkan kepada orang mukmin. Ya, mereka kata bahawa mereka ni anu'minu kama amana sufaha, kami nak beriman kepada orang-orang bodoh. Tetapi Allah cakap mereka yang tak tahu. Dan salah satu ilmu penting Ustaz, ya, kalau Ustaz Safri boleh kongsi sikit, ayat 22 itu bila Allah akhirkan dengan wa antum ta'lamun, apa isinya yang perlu sangat kita tahu agar kita tak naklah jadi orang yang tak tahu. Sila Ustaz, ya, silakan. Alhamdulillah, pada ayat 22 ini kita masih bercerita tentang ciri-ciri orang munafik tadi. Sebenarnya mereka tu tahu apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, tetapi mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan iaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Seperti mereka terselamat daripada Fir'aun, kejaran Fir'aun. Kemudian Allah turunkan nikmat kepada mereka iaitu manna wassalwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka utusan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sembunyikan. Tetapi wa antum ta'lamun, mereka tu tahu apa yang Allah telah berikan kepada mereka, tapi mereka sembunyikan. Ini adalah sifat mereka. Itu makanya sebabkan sifat mereka ini Allah tamsilkan di dalam Al-Quran. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Mereka dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Iaitu pertama api, Ustaz. Yang kedua air. Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka ini menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala beri tamsilan kepada mereka ini ibaratkan seperti api. Maksudnya inilah api orang munafik dan ni, air, ya. Api dan air. Kenapa api, kan? Api apa kaitan dengan api dan Taurat, Ustaz? Ya, sebab apa? Api ni dia mencerahkan, hanya mementingkan untuk diri dia sendiri saja, tidak bagi kepada orang lain. Ini ciri yang pertama. Kemudian air, maksud dia adalah dia ni bila tengok umat Islam tu ada kepentingan, dia pergi. Bila tidak ada, dia pun menghilang. Ibarat itu Allah sebutkan di dalam ayat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa antum ta'lamun, mereka tu mengerti apa yang terdapat di dalam Taurat, tapi mereka menjadikan andad. Jadi andada itu dia punya seteru, dia punya apa maksudnya Ustaz? Andada ni sebenarnya pada orang yang zaman dahulu itu Bani Israel lah ataupun Yahudi. Dan kalau kita bercakap zaman sekarang ni, andada itu apa sebenarnya? Ada kaitan dengan kita sekarang tak? Okey, maksud dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia menyekutukan kepada benda lain. Benda lain. Kita solat tetapi kadang-kadang kita fikir benda lain. Itu salah satu sir ataupun sangat halus yang Allah bagi kepada kita, satu perumpamaan. Janganlah kamu mengambil Allah Subhanahu wa taala sebagai andadan, sebagai kawan ketika beribadah dan ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bila Ustaz cakap mereka menyembunyikan, mereka ini dengki pada orang lain, ya. Sifat-sifat inilah sebagai andada, sebagai seteru kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka ni memang
wa antum ta'lamun ya, tahu yang kita nak ambil pelajaran pada tahun ini tuan-tuan sekalian, kita belajar Quran, kita tahu dah Allah ni yang paling tinggi perlu diutamakan, tapi kadang-kadang ada sifat hasad, ada kepentingan diri yang kita mohon pada Allah SWT agar Allah lindungi kita. Kita ingin berdoa agar Allah jaga kita daripada menjadikan andada kepada Allah SWT, menjadikan seteru ataupun menyengutukan Allah, meletakkan Allah sama ataupun lebih rendah daripada semua perkara-perkara ini. Kita mohon pada Allah, mari sama-sama doa kita dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Oh, Ustaz Safri. Okey, kita minta Ustaz Safri lah special pada hari ini bersama dengan tuan-tuan. Ada penonton juga minta tolong doakan adiknya yang terkena stroke, Tengku Syar, yang mana adiknya Tengku Asmawi bin Tengku Muhammad yang sakit stroke. Moga Allah Taala sembuhkan adiknya. Minta Ustaz doakan semua. Silakan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مشكورا اللهم انزل الرحمه والمغفره والسلامه والصحه والارزاق خصوصا في هذه الجماعه وخصوصا على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض ومغاربها برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan kedua tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami ya Rahim. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa beriman dan beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat hasad dan dengki dan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagi orang-orang munafik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang melanda dunia pada ketika ini ya Allah. Angkatkanlah segala penyakit yang melanda saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah agar kami dapat beribadah kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahil umurana ya Allah. Sahil umurana ya Rahman. Sahil umurana ya Rahim. Ya muhawwilul ahwal, hawwilna ya Allah ila ahsanil ahwal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Safri memimpin doa dan berkongsi pada hari ini sebagai ketua bahagian unit kajian bagi konten kandungan bagi My Quran Time. Pelbagai tafsir disemak pada setiap hari untuk memastikan kandungannya itu dapat dicerna dan disampaikan, dan saya dapat manfaat yang banyak daripada pembacaan-pembacaan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Safri yang akan terus membantu dalam program My Quran Time. Ada tim kajian dan insya-Allah kita akan menjemput lagi tokoh-tokoh lain, dan dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, pada kali ini kita masih lagi ingin berkongsi dengan tuan-tuan. My Quran Time adalah satu gerakan perjuangan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Itu sebabnya Wakaf untuk Ummah adalah salah satu platform di mana tuan-tuan boleh berkongsi rasa dan ceria perjuangan untuk sama-sama kita dapatkan ataupun sebarkan cahaya ini kepada seluruh alam dengan sumbangan tuan-tuan
di dalam mungkin RM10 ataupun RM15, dan yang pastinya tolong doakan yang terkini wakaf untuk ummah ini telah kita sampaikan mushaf kepada pejabat-pejabat polis ke seluruh Malaysia. Setakat ini yang dah sampai di peringkat Semenanjung, kita dalam proses menyampaikannya di Sabah, Sarawak. Selepas ini tuan-tuan kalau nak buat laporan, kita doakan lepas ini laporan itu makin kurang ya di negara ini kerana kita kembali pada Quran. Tapi kalau kena buat laporan, tuan-tuan boleh cari Quran mushaf sambil menunggu agar apa? Agar kita terus pasakkan Al-Quran dalam hidup kita. InsyaAllah ulangan pada jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi besok. Bertemu lagi My Quran Time. Baca, faham, amal.